Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Muka surat 50 ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله lihat di Quran tuan-tuan tu ada tak ditulis mim. Bila kita berhenti tu illallah kemudian dia tulis mim, ada tak? Tak ada no. Okey, kalau dia tulis mim tu di Quran tu makna dia waqaf lazim, makna kena berhenti. Wajib berhenti. Kalau dia tulis mim tu kan. Kemudian ada sesetengah Quran tu tepi tu ditulis waqaf lazim. Ada tak? Dah ditulis tepi tu waqaf lazim. Apa makna waqaf lazim? Makna waqaf yang mesti. Kenapa? Karena ia adalah penyempurnaan pelengkap ayat. Kalau kita sambung di ayat tu dia jadi khonyeh balik. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد Alhamdulillah, hari ini kita jumpa lagi dua doa, dua ayat dan dua doa. Rabbana la tuzigh. Ada kita bisa tengok orang baca Rabbana la tuzigh. Tak betul. La tuzigh tak betul. La tuzigh. Rabbana la tuzigh. Kalau tuzigh tu tak kena. Dia ghain bukan ain. Banyaklah saya dengar orang baca doa la tuzigh. Tak betul. Rabbana la tuzigh bil ghain. Okey, mari kita tengok apa maksud dia ayat ni. Masih lagi menceritakan tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Al-Quran, daripada kitab. Allah berfirman, dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu wahai Muhammad. Ini sekali lagi penegasan daripada Allah, no? Di antaranya ada ayat-ayat muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Apa maksud ayat muhkamat? Ayat muhkamat ni ayat-ayat yang ada padanya hukum sabit. Maknanya disebut situ halal, disebut situ benda yang haram, disebut situ perintah, disebut situ larangan. Itu muhkamat. Yang mana mudah difahami. Contohnya Allah sebut az-zaniyatu waz-zani, penzina perempuan, penzina lelaki, maka disebat 100 rotan. Itu ayat tu kita tak boleh nak petikaikan lagi. Itu dipanggil ayat muhkamat. Contohnya lagi dia kata as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan maka hendaklah dipotong tangan kedua-duanya. Wa aqimus salah wa atuz zakah, hendaklah kamu menunaikan salat dan menunaikan zakat. Itu ayat muhkamat, hukum perintah. Dan ada juga wala, mana jangan, itu larangan. Itu muhkamat juga. Begitu juga ayat-ayat yang menceritakan tentang perintah-perintah yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, wahai orang beriman hendaklah difardukan kepada kamu puasa. Itu ayat muhkamat. Dan ayat ini merupakan pokok asas kepada penurunan Al-Quran. Ya Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menurunkan perintah dan larangan, menurunkan hukum hakam supaya apa? Supaya ia menjadi panduan di dalam kehidupan kita agar kita mudah menjalani kehidupan kita. Wa ukharu mutasyabihat, dan ada lagi yang lain daripada tu ayat mutasyabihat. Apa maksud ayat mutasyabihat? Ayat mutasyabihat yang ayat yang kita tak boleh nak faham. Ayat yang orang kata apa, kita tak reti nak ubah makna. Dan tidak ada di sana penjelasan tentang benda tu. Jadi ayat-ayat ini maka kita tak payahlah duduk berbicara tentangnya.
Bila berhadapan dengan ayat ni kita buat apa? Kita hanya beriman, kita hanya percaya. No? Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti ayat yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Mana orang yang dia duduk cari jalan nak memesong orang yang dah tersesat, dah tersesat, dia duduk cari ayat-ayat mutasyabihat ni, kemudian dia takwil. Dia takwil makna apa dia? Mana dia letak makna yang bukan diberi oleh Allah Ta'ala, bukan makna yang diberi oleh Nabi SAW. Makna yang datang daripada pemikiran dia sendiri. Dia sendiri yang bubuh makna mengikut acuan dia, mengikut hawa nafsu dia. Bolehkah begitu? Di dalam hadis Nabi SAW telah menegaskan, siapa-siapa yang berkata tentang Al-Quran dari diri dia sendiri, ikut hawa nafsu dia, maka kalau betul pun tak betul. Tak betul. No, sebab Al-Quran adalah wahyu yang hanya mengetahui maksud ayat itu siapa? Allah dan Rasulnya sahaja. Rasul pasal apa tahu? Sebab Rasul diberi wahyu oleh Allah Azza wa Jalla di dalam memahami benda tu. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Contohnya macam kemarin kita jumpa pada ayat alif lam mim. Kita nak tahu apa alif lam mim, kan? Jadi ada orang yang cuba nak mentakwilkannya. Dia kata alif tu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad. Jadi sebab itu kita kata penafsiran yang tidak didasarkan kepada Al-Quran, penafsiran yang tidak didasarkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, begitu juga penafsiran yang tidak didasarkan kepada pendapat-pendapat para sahabat yang menyaksikan penurunan wahyu, maka ianya tidak boleh diterima sewenang-wenang. Sebab itulah di dalam memahami Al-Quran, kita kena faham Al-Quran seperti mana yang diturunkan. Quran itu diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jadi kita kena faham Al-Quran, mengikut Al-Quran, memahami Al-Quran mengikut hadis, ataupun memahami Al-Quran sekurang-kurangnya mengikut fahaman para sahabat. Contohnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini Nabi SAW doa untuk dia. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, ya Allah, bagilah Ibnu Abbas ini dalam pengetahuan agamanya dan bijak menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. No? Dan mereka menyaksikan penurunan wahyu. Dia tahu ayat ni turun bila, turun pasal apa, semua dia tahu. Adapun kita yang jauh daripada zaman nubuwah, zaman Nabi, akal kita lah, akal ni banyak dipesong oleh iblis syaitan. Jadi jaga, no? Okey, orang-orang yang ilmunya mendalam berkata kami beriman kepadanya, yakni kepada Allah. Orang yang orang kata apa, yang mantap ilmu, dia kata beriman je lah. Sebab apa? Kalaulah Nabi SAW sendiri tidak menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat, siapa kita nak menafsirkannya? Maknanya kita hanya berkata apa? Beriman. Kita beriman. Kullu min 'inda rabbina, karena semuanya ayat muhkamat ke ayat mutasyabihat ke semua datang daripada Allah, no? Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Jadi kita semua ni orang berakal, betul kan? Jadi kita ambil pengajaran lah bahawa sesungguhnya ayat-ayat di dalam Al-Quran itu ada dua, muhkamat dan mutasyabihat. Adapun ayat muhkamat kita laksanakan perintah dan larangan. Adapun ayat-ayat mutasyabihat kita hanya beriman, yakin, percaya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan. Mereka berdoa. Di samping mereka beriman, mereka berdoa, dan kita pun sepatutnya beramal dengan doa ini. Rabbana, wahai Tuhan kami, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kesesatan. Ini kita kena baca selalu doa ni. Rabbana la tuzigh, ya Allah jangan pesongkan kami, cenderungkan hati kami, qulubana ba'da idh hadaitana, selepas engkau telah memberi petunjuk kepada kami. Kita dah dapat petunjuk, duduk dalam Islam elok-elok, kita ikutlah acuan, peraturan, sistem yang telah dibuat oleh Islam. Tak payahlah kita nak orang kata nak pisah, nak pergi cari jalan lain pula. Ikut saja. Kita just follow.
ikut saja apa yang Allah Subhanahu wa taala garis pandukan di dalam Al-Quran, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam garis pandukan di dalam hadis-hadis dan sunnahnya. Wahab lana min ladunka rahmah, dan kurniakanlah kepada kami di sisi kamu rahmat. Maknanya kita minta supaya Allah kasihanlah kat kami ni, kami bukan reti apa. Tolonglah tunjuk kepada kami jalan, tolonglah bimbing kami. Ni kita merayu kepada Allah. Elok kita baca doa ni di dalam sujud kita setiap kali kita sembahyang, baca doa ni. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Kenapa? Hanya engkau saja yang pemberi. Allah Ta'ala saja yang layak bagi, orang lain tak boleh bagi. Orang lain Imam Sa'ayah tak boleh bagi. Hebat terang mana dia pun dia tak boleh bagi benda ni. Dia tak boleh bagi hidayah, dia tak boleh bagi rahmat. Satu benda, dua benda ni hanya milik siapa? Milik Allah, dan Allah Ta'ala saja yang layak bagi. Satu hidayah, yang kedua rahmat. Kita minta daripada Allah hidayah dan minta daripada Allah rahmat. Kan? Panadol kita boleh cari rata. Kan? Panadol kita boleh beli di kedai farmasi mana pun. Orang tak mau jual RM2, kita minta RM3. Tetapi lega je siapa yang bagi? Panadol je. Tak, tu kita nak kena faham elok. Lega tu bukan duduk di Panadol tu. Lega tu duduk di mana raya? Allah yang bagi. Allah kata huwa syafi, dialah penyembuh. Adapun yang ni kita jadikan apa? Asbab. Asbab saja, cari asbab. Ya, kalau kita lapar. Kan? Kalau sekat duduk berdoa tak jadi, nak cari makan lah. Duduk tak kata duduk doa, Allah bagilah kenyang, tak jadi apa. Kena pergi cari makan. Kan? Pergi cari makan, pergi cari burger ke, pergi cari sandwich ke, nugget ke apa ke, pergi cari. Kan? Bubuh masuk dalam mulut, makan, kunyah-kunyah, telan. Kenyanglah. Kan? Kalau cara kita duduk doa, Allahumma, duduk tak kikak jadah, pegang tasbih, ya Allah bagilah kenyang, ya Allah kenyang sampai ke mati tak kenyang. Kan? Rabbana, ni sekarang ni. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la. Ya Allah, kamu akan menghimpunkan seluruh manusia pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Jadi kita sebut ni masih apa? Supaya nak habaq kepada Allah Ta'ala, ya kami yakin kami akan berhimpun di hadapanmu di akhirat nanti, siapa pun tak boleh lari. Dengan pengakuan kita, ya Allah, kami iktiraf, kami mengaku, kami nanti akan dihimpun di hadapan kamu. Maka dengan kita merayu begitu, kita mengharapkan supaya Allah kasihan kat kita. Allah beri perlindungan kepada kita. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak sekali-kali menyalahi janji yang dia buat. Allah kata dia akan himpun, dia akan himpun. Allah Ta'ala kata dia akan matikan kita, akan matikan kita. Allahu Akbar. Tuan-tuan para muslimin dan muslimat, pagi tadi semayang tadi saya perasan bunyi ni. Saya kata Allahu Akbar, moga-moga syahid seorang. Oh, saya berbaik sangka macam tu. Saya berbaik sangka begitu tadi, bunyi gedegum tadi, saya kata Allahu Akbar, syahid kot seorang pagi ni. Tu kan kita tak mau kot. Kan? Semua kita akan mati tu ya. Mati ketika semayang ni bereng. Semua duk minta Rabbana Allahumma khtim lana kan. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Allahu Akbar, syahid seorang apa tu ni. Semayang tadi kan. Duk perasaan lah. Kita Allahu Akbar Ta'ala. Selalulah kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kita dalam apa gerak kerja kita pun sentiasa dalam kebajikan. Dan ada satu hadis menyebut mana orang tu dia akan mati di atas apa yang dia ada. Orang tu dia akan mati di atas kebiasaannya. Orang tu dia akan mati maknanya di atas kebiasaannya. Kalau dia tu duk biasa duk main muzik, dia akan mati ketika main muzik. Kalau dia tu jenis duk main senapang, dia mati dengan senapang dia. Banyak dah sejarah, saya duk perhati tengok. Dan insya-Allah kita harap kita mati dengan kebiasaan yang baik. Cuma ada kadang-kadang dah berlaku juga orang yang tidak mati di tempat yang lain. Contohnya Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid ni mana medan perang yang dia tak masuk, semua dia masuk, tapi akhir sekali dia mati di atas katil. Nak mati teriak. Pasal apa yang teriak? Wahai Khalid, dia kata, aku ni mana medan perang yang aku tak masuk, tetapi aku mati sebagai dayus. Dia kata mati di atas tilam, atas katil.
Tapi mati di atas katil pun mati yang baik juga sebab depa orang baik-baik. Kita ni Allahu Akbar. Kadang-kadang orang bersangka kita bila dia mati sambil sujud tu dia bagus dah. Tak tentu lagi tuan-tuan dan puan. Cuma kita mengharapkan begitu. Kita mengharapkan begitu. No? Kadang-kadang kita duk sangka orang mati dalam pekanat tu tak bagus. Dia pinat pergi cari rezeki untuk ahli keluarga dia apa? Kalau niat dia bagus siapa tahu? No? Cuma kita nak supaya apa? Supaya Allah Ta'ala dalam apa jua keadaan pun matilah kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.